Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih di atas kehadiran, sokongan para jamaah yang dirahmati Allah untuk mengikuti siaran ini dalam usaha kita menghayati, mengenang kembali, bahkan mengambil pengajaran daripada sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada siaran kali ini kita akan sama-sama menghayati satu peristiwa yang cukup besar, yang boleh dikatakan sebagai permulaan fasa yang terakhir dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita susuri kembali muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, peringkat-peringkat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama 13 tahun Nabi menyebarkan Islam, mengajak orang beriman kepada Allah Tuhan satu-satunya, mengajak mereka supaya meninggalkan penyembahan patung-patung berhala yang tidak mendatangkan sebarang manfaat maupun mudarat, iaitu di kota suci Makkah selama 13 tahun. Sebelum Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Di Makkah sendiri 13 tahun ini Nabi SAW menyebarkan dakwah dalam dua peringkat. Satu peringkat yang dinamakan sebagai dakwah sirriyah, dakwah yang disampaikan, yang diusahakan oleh Nabi secara senyap-senyap. Maknanya Nabi SAW berdakwah secara individu, tidak terbuka, dan ini berlangsung pada 3 tahun pertama. Kemudian datanglah perintah daripada Allah untuk dakwah ini disebarluaskan. Maka Nabi SAW mulalah menyampaikan dakwah jahriyah secara terang-terangan. Dan ini berlangsung selama 10 tahun. Dan kita sedia maklum, sejak daripada dakwah jahriyah ini Nabi usahakan, dakwah secara terang-terangan ini Nabi mulakan sejak daripada hari pertama lagi Nabi menghadapi tentangan yang begitu hebat daripada orang-orang Quraisy, terutamanya daripada para pemimpin mereka, pemimpin masyarakat mereka. Maka ini dakwah sebelum hijrah.
selama 13 tahun di Makkah. Barulah Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah, bila Nabi tiba, Nabi SAW mengukuhkan pembinaan daulah dan masyarakat Islam di Madinah. Nabi mendirikan masjid, Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Bahkan Nabi SAW menyediakan piagam Madinah. Ini semua adalah antara lain usaha yang dibuat oleh baginda SAW untuk menjadikan Madinah ini sebagai sebuah negara. Kalau tidak pun sebagai suatu negeri yang mempunyai pengurusan yang teratur, pentadbiran sendiri, yang mana akhirnya pengurusan yang teratur ianya memberi manfaat dan mendatangkan kesejahteraan hidup bagi para penduduknya maupun sekitarnya. Dan pembinaan daulah ini berlaku selama sekitar dari tahun pertama hingga tahun ke-6 Hijriah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terakhirnya apabila disebutkan tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW berusaha membawa beberapa sahabat untuk menunaikan umrah di Makkah, yang mana orang-orang Makkah tidak izinkan, tidak benarkan. Dan dari situlah tercetusnya berlakunya apa yang dinamakan sebagai Suluh Al-Hudaybiyah, perjanjian damai Al-Hudaybiyah. Dan ini berlangsung pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dakwah alamiyah, satu lagi fasa, bahkan yang terakhir dalam peringkat dakwah Nabi SAW. Dan ini dari tahun ke-6 sehinggalah wafatnya Rasulullah SAW. Kita susuri sedikit sejarah yang terkait dengan dakwah alamiyah ini, iaitu dakwah dengan maksud Nabi memperkenalkan Islam, Nabi mengajak orang kepada Islam secara lebih luas lagi, iaitu kepada para pemimpin kaum, kepada ketua-ketua negeri, ketua-ketua negara, bahkan penguasa-penguasa empayar. Nabi mengajak kepada Islam. Inilah yang akan sama-sama kita hayatinya dalam siaran kita ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekembalinya Rasulullah SAW dari perjanjian damai Al-Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah ini kan, di mana sampai di Madinah, baginda SAW mengutus surat kepada para pembesar negara dan pemimpin kaum untuk mengajak mereka kepada Islam, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Dan hal ini berlaku pada bulan Zulhijjah, bermula dari bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijriah. Kita sedia maklum, Nabi berhasrat untuk menunaikan umrah bila tu tahun ke-6 bulan Zulkaadah. Jadi bila kembali saja ke Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi SAW mengutus surat kepada pemimpin-pemimpin kaum dan pembesar-pembesar negara ini. Kita sedia maklum, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi tidak pandai menulis. Maka untuk itu tidak menjadi penghalang kepada baginda untuk mendapatkan beberapa sahabat menuliskan bagi pihak baginda sallallahu alaihi wasallam.
mengapa inisiatif ini dibuat oleh Nabi? So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila perjanjian damai telah berlaku, maknanya ancaman-ancaman daripada orang-orang musyrikin Quraisy ibarat dah tak ada lagi dah. Yang boleh dikatakan, kalau tak ada lagi sekalipun, setidak-tidaknya selama 10 tahun. Kan isi perjanjian damai, iaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi ancaman daripada orang-orang Quraisy yang pernah menimbulkan pelbagai kekacauan yang akhirnya menyebabkan berlakunya Perang Badar tahun kedua Hijriah, Perang Uhud tahun ke-3 Hijriah, kemudian sekali lagi Perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Ini semua secara berurutan, dan peristiwa ini adalah tahun ke-6 di penghujungnya bulan Zulhijjah. Maka kita dapati bahawa bila mana dah ada perjanjian damai ini, maka dengan sendirinya ibarat Nabi dah lapang, dah lega daripada kekacauan ancaman orang-orang Quraisy selama ini. Jadi itulah yang Nabi SAW, hikmah kenabian baginda ini, baginda ingin menyebarkan Islam dengan lebih meluas lagi. Maka bila hendak menulis surat ini, atas saranan beberapa sahabat, baginda SAW telah membuat mohor Muhammad Rasulullah sebagai tanda surat rasmi kerajaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lumrah pada masa itu, kalaulah sepucuk surat ditulis tanpa adanya mohor, ia dianggap sebagai surat tidak rasmi. Ia dianggap sebagai surat layang mungkin. Maka lumrahnya bagi seseorang pemimpin negara, bila ingin mengutus satu surat rasmi, maka perlu di surat itu ada dicop ibarat. Itu yang dikatakan mohor, sebagai tanda rasmi. Sama ada kebiasaannya mohornya ini ibarat sebagai satu signature beliau, satu tanda tangan ataupun cop rasmi kerajaan, mohor rasmi kerajaan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk itu Nabi SAW menerima saranan para sahabat ini. Maka Nabi pun membuat sebentuk cincin yang bahagian matanya tertulis Muhammad Rasulullah dan digunakan untuk dicop di surat yang diutuskan itu. Kemudian setelah surat-surat ini ditulis oleh beberapa sahabat, Rasulullah SAW mengutuskan. Jadi tujuan surat ini diutuskan adalah untuk memperkenalkan Islam. Dia bukan hanya setakat nak mengadakan satu hubungan dua hala antara kerajaan Islam di Madinah dengan umpamanya kerajaan Rom Timur, dengan pemimpin kaum Bani Ghatafan dan sebagainya. Bukan hanya sekadar itu. Yang lebih utama adalah untuk memperkenalkan Islam, yang mana ada kemungkinan sebelum ini Islam itu disalahfahami sebagai agama yang suka mencari peperangan. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, memperbetulkan salah faham adalah
usaha yang perlu dilakukan. Namun setelah usaha yang dilakukan ini, salah faham tetap timbul, ataupun apa yang diusahakan itu, orang yang sebelum ini salah faham masih terus nak begitu juga dengan fahaman dia, itu terpulang. Tapi dari satu pihak mesti ada usaha, dan ini dibuat oleh Nabi SAW. Sebab di pihak yang lain, mereka ini mungkin telah mendengar sejak daripada hari pertama Nabi mengaku dirinya sebagai seorang Nabi dan Rasul yang terakhir. Ini memberikan semacam satu impak kepada masyarakat Makkah terutamanya, di mana dalam seruan tersebut Nabi mengajak kepada menyembah Allah Tuhan satu-satunya. Elakkan dari penyembahan berhala yang diamalkan, yang menjadi suatu akidah, kepercayaan, tradisi malah orang-orang Makkah. Jadi menyebabkan keadaan Makkah yang pada pendapat mereka sebelum ini cukup sejahtera, tak ada masalah apa-apa, tiba-tiba Muhammad muncul saja, timbullah dengan seruan dakwahnya ini. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu satu. Kedua, Muhammad telah melarikan diri, membentuk satu kumpulan dia, satu masyarakat dia sendiri di tempat yang kemudian dinamakan Madinah. Kemudian lepas itu terjadinya peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, malah bermusuhan dengan orang-orang Yahudi, sehingga menyebabkan pada tahun keempat Hijriah orang-orang Yahudi ini, iaitu daripada puak Bani Nadir ini, perlu meninggalkan Madinah. Jadi ini semua adalah salah faham yang perlu diperbetulkan. Maka untuk tujuan itulah antara lain Nabi SAW mengutuskan surat kepada mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, surat yang diutuskan oleh Nabi SAW kepada pembesar-pembesar kaum, raja-raja dan pemimpin masyarakat ini, yang mengajak mereka kepada Islam, diterima oleh mereka dengan cara yang pelbagai. Sebagai contoh, An-Najashi gelaran bagi Raja Habsyah, iaitu di Ethiopia sekarang ini, di mana beliau memeluk Islam. Ada pula yang membalas dengan cara memberikan hadiah kepada Nabi, namun beliau tidak memeluk Islam, seumpama Raja Mesir Al-Muqawqis, di mana beliau menghadiahkan beberapa barangan yang berharga, termasuklah mengutuskan 2 orang hamba kepada Rasulullah SAW, yang mana salah seorang di antara 2 orang hamba wanita ini diambil oleh Rasulullah SAW sebagai isteri baginda, Ummul Mukminin, iaitu Maryah Qibtiyah, iaitu ibu kepada anak Nabi yang bernama Ibrahim, yang wafat masih kecilnya, iaitu di hari kewafatan Ibrahim ini berlakulah gerhana. Maka itulah keluar ucapan Nabi dengan kata-kata, berlakunya gerhana bukanlah kerana hidupnya seseorang ataupun matinya seseorang, dan sebagainya. Ada pula yang bersikap angkuh, seperti Kisra Parsi, Raja Parsi ni. Dia koyak-koyakkan surat Rasulullah SAW, dan ia malah menghukum sahabat yang membawa surat yang diutuskan itu. Sepatutnya tak seharusnya dilakukan. Maka Nabi SAW bila mana mendapat pengkhabaran
cara yang cukup angkuh yang ditunjukkan oleh Kisra Parsi ini, Nabi sampai berdoa, mazzakallahu mulkah, semoga Allah menghancurkan kerajaan dia, koyak-koyakkan kerajaan dia. Memang dalam sejarah menunjukkan tak lama selepas ini mereka atau raja Parsi ini dijatuhkan, malah dengan cara dibunuh oleh anak saudaranya, kerana anak saudaranya ingin merebut kerajaan. Ada pula yang menerima surat Nabi yang mana ia mengumpulkan pembesar-pembesar negerinya, meminta pandangan mereka, bahkan sebelumnya mengundang seseorang yang dari Makkah untuk memperincikan siapa dia Nabi SAW. Itulah respon yang ditunjukkan oleh Heraklius, Kaisar ataupun Raja Rom bahagian timur. Ia kumpulkan pembesar-pembesar negerinya dan menjemput Abu Sufyan kebetulan yang berdagang di Syam pada ketika itu. Tanyakan siapa orang yang dikatakan Muhammad yang mengaku dirinya Rasulullah ini. Apa yang diserukan dan sebagainya. Dan Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam, tapi berterus terang memberikan jawapan-jawapan yang positif. Dan begitulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada yang menerima surat Nabi, yang akhirnya mereka ini memikirkan dahulu, kemudian mereka memeluk Islam. InsyaAllah kita akan melihatnya nanti pada tahun ke-9 Hijriah, yang mana sebahagian daripada pembesar-pembesar kaum yang diutuskan surat ini, surat Nabi SAW ini, mereka memberikan jawapan kepada Nabi SAW. Ada yang datang personally, ada pula yang mengutuskan wakil untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, yang mana sebahagian besar di antara pemimpin-pemimpin kaum ini, mereka ini kemudiannya beriman dengan apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Berikut adalah contoh surat Rasulullah SAW kepada Heraklius, Kaisar ataupun Raja Rom ini. Yang mana dalam surat Rasulullah SAW ada diterakan kekata aslim taslam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkataan aslim taslam, ia perlu dilihat daripada angle-nya yang positif. Maksudnya, kalau diterjemahkan, aslim, masuk Islam lah. Taslam, kamu akan selamat. Kalau dilihat daripada angle yang negatif, kata-kata ini semacam satu ancaman. Masuk Islam, engkau akan selamat. Maknanya kalau engkau tak masuk Islam, kau tak selamat. Mungkin kena pukul ke, mungkin kena bunuh ke, mungkin diperangi ke. Tak. Tapi kekata aslim taslam, masuk Islamlah, kamu akan selamat, kamu akan sejahtera, bermaksud kamu akan hidup dengan penuh keamanan, penuh sejahtera, penuh ketenangan. Sebab Islam ini sendiri adalah merupakan pedoman hidup, panduan daripada Allah, hidayah dan anugerah Allah. Itu yang Nabi SAW menyertakan. Kalau untuk orang-orang ahli kitab, seumpama pemimpin Rom ini, Nabi SAW menyertakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Ali Imran ayat 64, mengajak mereka, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Yuk marilah kita sama-sama berpegang, kita menuju kepada suatu kalimah
satu kata-kata, satu ajaran, sawa'im bainana wa bainakum, yang sama antara kami dengan kamu. So Nabi mengajak mereka ini melalui titik-titik kesamaan, iaitu Allah Tuhan satu-satunya dan sebagainya. Jadi ini kalau kita lihat adalah contoh surat Rasulullah kepada Heraklius, Kaisar Rom. Inilah dalam sejarah kita dapati bahawa Nabi mengutuskan surat dan di bawah itu adalah khatam, iaitu mohor Cop Muhammad Rasulullah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apakah hikmah dan pengajaran yang dapat kita timba dari peristiwa ini? Perutusan surat ini menunjukkan betapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan peluang yang diperolehi hasil dari perjanjian damai Al-Hudaybiyah. Itu yang kita katakan tadi. Ancaman daripada musyrikin Quraisy nampaknya dah lega, dah lapang dah. Jadi untuk itu Nabi SAW mengambil peluang ini untuk menyebarkan Islam dengan lebih luas. Keduanya, dengan terutusnya surat-surat ini, dakwah Islam semakin dirasakan oleh para penduduk negara-negara sekitar Madinah. Kalau sebelum ini mungkin Islam ini difahami sebagai agama lokal, agama setempat untuk masyarakat Madinah atau masyarakat Makkah. Itu saja. Untuk orang-orang Arab yang tinggal di dua bandar ni, Makkah dan Madinah. Tapi Islam adalah rahmatan lil alamin. Nabi sendiri diutuskan sebagai rahmatan lil alamin. Islam ini adalah agama yang bersifat universal. Maka ia semakin dirasakan oleh para penduduk negara-negara sekitar Madinah, yang kemudiannya kawasan-kawasan ini diperluaskan oleh para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'dir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Inilah antara lain sejarah yang berlaku pada penghujung tahun ke-6 Hijriah. Sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hasrat untuk menunaikan umrah di Makkah yang tidak dapat terlaksana dan tercetusnya perjanjian damai Al-Hudaybiyah ini. Insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan menyambung insya-Allah untuk siaran yang akan datang, tajuk yang lain pula, usaha Nabi dan dakwah Nabi yang lain pula. Dengan Nabi SAW mengajak para sahabat untuk menuju ke Khaybar sendiri. InsyaAllah. Terima kasih di atas kesudian para jamaah bersama-sama. Kita bertemu dalam siaran yang seterusnya dengan izin Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.